Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita mulakan dengan keputusan beberapa perlawanan persahabatan pramusim yang melibatkan pasukan-pasukan ternama di Eropah. Arsenal hanya mampu seri dengan pasukan nombor 1 sama. Everton menang 2-1 ke atas pasukan Stade Neon Nice. Sevilla menang 2-0 ke atas pasukan Cordoba. Lyon menang 2-1 ke atas pasukan Austria Wien. Kita lihat dahulu perkembangan bola sepak tempatan. Badrul Batiar sah tinggalkan pasukan Sabah. Bekas pemain tengah Harimau Malaya, Badrul Batiar, sah tidak akan bersama dengan Sabah FC lagi. Perkara ini disahkan sendiri oleh pihak pengurusan skuad Sabah yang mengumumkan pemain tengah berusia 35 tahun itu akan meninggalkan kelab itu. Keputusan tersebut dilakukan selepas mendapat persetujuan bersama dengan kedua belah pihak. Dato' Akwesio yang juga merupakan jurulatih pasukan Sabah perlu mencari seorang pengganti Badrul Batiar yang bertindak selaku kapten pasukan. Beliau juga meletakkan Badrul sebagai salah seorang legenda pasukan Sabah yang sentiasa bersemangat. Seorang yang berdedikasi tinggi serta memberikan komitmen cukup tinggi dalam membantu pasukan. Badrul berjaya membuat sebanyak 41 penampilan dan juga 13 gol dalam keseluruhan kejohanan yang mereka sertai. Ramai penyokong Sabah turut berduka cita dengan berita tersebut sambil mengucapkan selamat maju jaya kepada pemain itu. Hadi Fayad akan sertai pasukan PDRM FC. Selepas diketepikan daripada skuad utama Perak FC, Hadi Fayad dilaporkan akan menyertai pasukan PDRM FC dalam jendela perpindahan kedua Liga Malaysia 2023 ini. Perkara ini dikongsikan oleh sebuah media tempatan di laman sosial mereka sendiri di mana PDRM dilihat berminat untuk mendapatkan bekas penyerang kebangsaan itu secara pinjaman. Walau bagaimanapun, perkara itu masih lagi berada di dalam fasa rundingan dan tiada kata putus yang dibuat oleh kedua belah pihak setakat ini. Hadi Fayad yang berusia 25 tahun itu dikatakan gagal untuk menawan hati jurulatih baru pasukan Perak FC iaitu Yusri Ceklah untuk berhasil dalam skuad utama. Disebabkan perkara itu, Hadi terpaksa bermain dengan skuad simpanan bagi mencari semula sentuhannya dalam saingan Piala MFL bersama pasukan Perak FC 2. Manchester United dan juga Barcelona dikenakan denda oleh UEFA. UEFA mengesahkan yang mereka telah mengenakan denda terhadap dua pasukan gerasi bola sepak Eropah iaitu Manchester United dan juga Barcelona selepas mereka didapati gagal untuk mematuhi peraturan kewangan telah pun dikeluarkan oleh Badan Induk Bola Sepak Eropah itu. UEFA juga memberitahu yang keputusan itu dilakukan selepas mereka melakukan pemerhatian di antara tahun 2019 sehingga tahun 2022 yang lalu. Selepas segala laporan kewangan bertulis dihantar kepada mereka untuk disiasat, UEFA mendapati dua pasukan tersebut gagal mematuhi syarat-syarat berkaitan dengan pembelanjaan pasukan. Manchester United telah dikenakan denda sebanyak €300,000 akibat kesalahan tersebut, manakala Barcelona telah dikenakan denda sebanyak €500,000. Sebanyak 9 kelab lagi berada di bawah siasatan UEFA mengenai perkara tersebut, tetapi dalam tempoh yang lebih baru iaitu musim 2022-2023 melibatkan pasukan seperti AC Milan, Monaco, Roma, Besiktas, Inter Milan, Marseille dan juga pasukan Paris Saint-Germain. Satu lagi pasukan yang berasal daripada Turki iaitu Istanbul Basaksehir telah dikenakan denda sebanyak €400,000. Reece James alami kecederaan lagi. Pemain pertahanan pasukan Chelsea iaitu Reece James yang terpaksa berehat panjang pada musim lalu akibat daripada kecederaan, kini dilaporkan sedang mengalami imbasan pada lututnya yang berpotensi untuk mengalami kecederaan semula. Dia terpaksa menjalani pemeriksaan tersebut sehari sebelum mereka bertolak ke Amerika Syarikat untuk mengadakan perlawanan persahabatan pramusim di sana. 2 musim lalu juga dia dihantui dengan masalah yang sama, di mana dia hanya sempat bermain sebanyak 26 perlawanan Liga dan terus merudum pada musim lepas dengan hanya 16 perlawanan Liga. Dia menghabiskan masa pada musim panas ini dengan menjalani proses pemulihan kecederaan dan tahap kecergasannya mengadu yang dia tidak berasa selesa dengan lututnya. Dia bagaimanapun terpaksa diketepikan buat sementara sebagai langkah berjaga-jaga, walaupun keputusan telah pun menunjukkan yang ada sedikit masalah kepada lututnya dan berkemungkinan juga dia akan terus serta bersama-sama pasukan pada Isnin nanti. Manchester City tunggu tawaran rasmi daripada Bayern Munich. Manchester City dilaporkan sedang menanti tawaran rasmi yang bakal diberikan kepada mereka oleh pasukan Bayern Munich yang dilihat berminat untuk mendapatkan pemain mereka iaitu Kyle Walker. Pemain yang berusia 33 tahun itu ternyata kecewa selepas dia tidak diturunkan dalam kesebelasan utama ketika perlawanan akhir menentang Inter Milan dalam kejohanan Liga Juara-Juara Eropah pada musim lalu. Dengan kontraknya yang berbaki selama setahun lagi, City menganggap tidak mustahil untuk mereka melepaskan Walker kepada mana-mana kelab
yang berminat untuk mendapatkannya dalam jendela perpindahan kali ini. Benjamin Mendy didapati tidak bersalah. Bekas pemain pertahanan pasukan Manchester City, Benjamin Mendy, didapati tidak bersalah di atas tuduhan yang diberikan kepadanya berkaitan dengan kesalahan merogoh dan juga memperkosa dua wanita sebelum ini. Dia juga sudah terselamat daripada 6 pertuduhan yang dikenakan kepadanya pada Januari yang lalu, dan terbaru, mahkamah menggugurkan 2 lagi pertuduhan yang dikenakan terhadapnya. Dia mula didakwa pada bulan Oktober 2020 selepas didapati melakukan kesalahan tersebut 2 tahun lebih awal terhadap 2 orang wanita. Mendy sempat membuat sebanyak 75 penampilan bersama skuad City selepas mereka menyertai mereka pada tahun 2017 daripada Monaco dan merupakan sebahagian daripada skuad Perancis yang berjaya menjulang Piala Dunia pada tahun 2018 yang lalu. Manchester United tolak tawaran Galatasaray. Manchester United diberitakan telah menolak tawaran yang dikeluarkan oleh pasukan Galatasaray yang dikatakan berminat untuk mendapatkan pemain tengah mereka, iaitu Fred. Mereka menolak tawaran itu di atas alasan yang mereka mahukan sebanyak 20 juta pound, tetapi kelab daripada Turki tersebut memberikan harga yang lebih rendah berbanding dengan permintaan mereka. Fred juga dilaporkan berpeluang untuk menyertai beberapa pasukan di EPL seperti pasukan Fulham dan juga pasukan Nottingham Forest, tetapi mereka tidak mahu mendapatkannya pada harga tersebut. Selain itu, Fred juga tidak menolak kemungkinan untuk dia bermain di Liga Pro Arab Saudi jika ada tawaran yang lebih menarik datang daripada sana. Fred menjadi antara pemain yang paling banyak beraksi di semua kejohanan bersama United pada musim lalu dengan 56 penampilan, tetapi hanya 23 daripadanya dia bermula sebagai kesebelasan utama. Mikel Arteta masih belum pasti dengan peranan Kai Havertz bersama pasukan Arsenal. Kai Havertz yang menyertai Arsenal dengan nilai 65 juta pound daripada Chelsea dilihat sedikit bergelut selepas mereka turun beraksi menentang pasukan Hamburg pada 2 hari yang lalu. Arteta akui yang dia memerlukan lebih masa untuknya cuba mengenal pasti peranan yang benar-benar sesuai dengan pemain antarabangsa Jerman itu. Havertz dah menghabiskan masanya di Chelsea dengan bermain di posisi penyerang. Digambarkan akan diberikan peranan yang lebih baik dengan Arteta juga cuba mengelakkan harapan yang terlalu tinggi diberikan oleh peminat kepada pemain itu. Mereka sebelum ini berjaya mendapatkan pemain seperti Gabriel Jesus dan juga Zinchenko yang dilihat berjaya mendapat tempat walaupun beraksi di musim pertama mereka. Arteta bagaimanapun meminta kepada para peminat untuk tidak terus menilai Havertz yang hanya diturunkan sebagai pemain gantian dalam perlawanan persahabatan pertamanya itu. Fulham tolak tawaran kedua daripada Arab Saudi. Fulham dikatakan telah menolak tawaran kali kedua diberikan oleh pihak daripada Arab Saudi kepada mereka untuk mendapatkan Alexander Mitrovic. Pasukan yang dimaksudkan adalah pasukan Al-Hilal yang membuat tawaran sebanyak 30 juta pound untuk pemain itu dengan alasan mereka tidak mahu melepaskannya. Penjarah daripada Serbia itu bagaimanapun tidak menolak peluang untuknya berhijrah ke sana, tetapi pasukan Fulham tetap berkeras untuk terus mengekalkannya pada musim hadapan. Mitrovic menjadi aset utama pasukan Fulham 2 musim sebelumnya ketika mereka berjaya kembali untuk beraksi di EPL, dan dia juga telah berjaya meledak 14 gol daripada 24 perlawanan sebelum seringkali terpaksa diketepikan akibat masalah kecederaan. Luis Enrique intai peluang untuk dapatkan Thibaut Courtois. Pengurus baru pasukan Paris Saint-Germain, Luis Enrique, mula meragui kebolehan penjaga golnya yang pada ketika ini iaitu Gianluigi Donnarumma untuk menjadi ball playing goalkeeper, dengan dia dilihat lebih berminat untuk mendapatkan penjaga gol daripada pasukan Real Madrid, iaitu Thibaut Courtois. Selain daripada itu, Neymar juga dilihat semakin tidak menentu masa depannya di bawah bekas pengendali Spanyol itu, di mana dia tidak akan menolak jika mana-mana pasukan yang berminat untuk mendapatkan pemain Brazil itu. Riyad Mahrez kembali jadi buruan pasukan daripada Arab Saudi. Riyad Mahrez kini kembali menjadi buruan kelab daripada Arab Saudi selepas Manchester City menolak cubaan kali pertama daripada pihak mereka. Al-Ahli kini sedang bersedia untuk mendapatkan pemain sayap itu pada harga 30 juta pound dan berharap City akan sudi menerimanya. Thiago akan kembali ke Barcelona. Thiago Alcantara tidak menolak kemungkinan untuknya kembali ke Barcelona jika peranannya di Liverpool tidak diperlukan lagi. Dia yang kerap mengalami kecederaan sebelum ini. Melihat peluangnya untuk beraksi secara lebih kerap pada musim akan datang semakin tipis selepas kehadiran 2 tonggak tengah baru iaitu Alexis Mac Allister dan juga Dominic Szoboszlai. Spurs takut Liverpool silang mereka.
Spurs mahu mempercepatkan proses mendapatkan pemain pertahanan daripada Wolfsburg, iaitu Mickey van de Ven, sebelum Liverpool melancarkan bidaan untuk mendapatkan pemain itu pada saat-saat akhir. Liverpool juga dikatakan dalam saingan bersama pasukan Manchester City untuk mendapatkan Levi Colwill daripada pasukan Chelsea. Arsenal tolak tawaran pasukan Besiktas. Arsenal dikatakan telah menolak tawaran diberikan oleh Besiktas untuk mendapatkan pemain pertahanan mereka iaitu Rob Holding. Besiktas memberikan tawaran sebanyak 25 juta euro, tetapi Arsenal mahukan lebih daripada nilai tersebut. Itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Sulian. Assalamualaikum.